tahniah dan berbanyak terima kasih kepada Tuan Pengarah Institut Aminuddin Baki yang sanggup masih boleh meluangkan masa untuk bersama dengan pentadbir-pentadbir, pemimpin-pemimpin dalam daerah Bera bagi berkongsi ilmu ke arah kecemerlangan sekolah dalam daerah ini. Saya sebenarnya tidak bertujuan untuk bercakap panjang sebab kita beri peluang sepenuhnya kepada Encik Zainuddin untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Cuma sekali lagi saya mengambil kesempatan kepada semua yang ada di dalam Google Meet ini mengucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dapat meluangkan masa bersama kita berkongsi ilmu walaupun dengan kaedah maya, tetapi apa juga kaedah yang kita guna pakai di dalam dunia wukawul ini, pada saya ia perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang kita perolehi pada hari ini dapat dijadikan satu cara atau kaedah yang boleh kita guna pakai bagi menjadikan kita pentadbir-pentadbir yang lebih cemerlang dan bertambah cemerlang bagi tahun 2021 dan tahun-tahun akan datang. Sekali lagi, saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zainuddin kerana boleh lagi bersama dengan kami untuk bilangan 7 2021 kita dah pernah bersua muka dan kali ini kita bersua juga muka tetapi secara maya. Terima kasih kepada semua dan mohon berikan perhatian sehinggalah di akhir program. Itu saja, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu adalah saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Dasimah binti Yahya, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Bera, di atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum meneruskan sesi perkongsian, izinkan saya membaca biodata Encik Zainuddin bin Haji Muhammad Nur. Yang Berusaha Encik Zainuddin Haji Muhammad Nur merupakan anak kelahiran Tanjung Karang, Selangor, berkelulusan Bachelor Pendidikan dalam bidang sains dari Universiti Teknologi Malaysia, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana pendidikan di OUM. Kerjaya beliau sebagai seorang guru bermula seawal tahun 1987, manakala sejarah sebagai pemimpin sekolah bermula pada tahun 1995 sehingga tahun 2006. Sepanjang 11 tahun menjadi pengetua di beberapa buah sekolah, beliau telah berupaya mewatakkan setiap sekolah pimpinannya dengan meraih kejayaan demi kejayaan, sama ada di peringkat negeri, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Antara kejayaan yang pernah dijulang oleh sekolah pimpinan beliau adalah Anugerah Sekolah Harapan Negara, SMK Padang Piul Jerantut dan Sekolah Menengah Teknik Tengku Ampuan Afzan Bentong. Anugerah Pengurusan Keuangan Cemerlang Negara, Johan Anugerah Pengurusan Ko-Kurikulum Terbaik Negara, Anugerah Kecemerlangan Sukan Star MSSM Milo, manakala kejayaan di peringkat negeri pula pernah merangkul Johan 3K, Sekolah Harapan Negeri, Sekolah Terbaik SPM dan PMR kategori Felda, Johan Asrama, PSS dan Koperasi Cemerlang peringkat negeri. Kemuncak kejayaan sekolah pimpinan beliau adalah apabila beliau berjaya menghantar pelajarnya mewakili negara dalam sukan gimnastik artistik, di mana beliau sendiri telah dilantik sebagai pengurus pasukan Malaysia Spesialis Sukan Sea dan Commonwealth. Pengalaman luas serta kepimpinan mapan yang dipamerkan oleh beliau menyebabkan beliau diberi tanggungjawab meneraju kepimpinan di beberapa bahagian sebagai timbalan dan seterusnya dilantik sebagai pengarah pendidikan negeri Selangor. Tidak terhenti setakat itu, beliau kemudian dilantik menjadi timbalan pengarah bahagian dan seterusnya dilantik pula sebagai pengarah bahagian pendidikan teknik dan vokasional dan kini sebagai pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands. Dan beliau juga telah menulis 2 buah buku, iaitu buku yang pertama, 9 Strategi Membangunkan Kecemerlangan Sekolah, memperkasakan kepimpinan pengetua dan guru besar. Buku ini merupakan satu perkongsian ilmiah yang mengandungi 12 bab yang mengupas isu dan cabaran yang dihadapi dalam melakukan perubahan
dan penambahbaikan dari hari pertama menjejakkan kaki sehinggalah hari terakhir meninggalkan sekolah tersebut. Dan kupasan buku ini juga memberi fokus kepada faktor-faktor penting yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan pemimpin sekolah. Dan buku kedua adalah buku Transformasi Pendidikan Vokasional, Satu Naratif Memperkasakan TVET. Buku ini membicarakan berkaitan sejarah dan perkembangan pendidikan vokasional di Malaysia hingga kini. Buku yang mengandungi 14 bab ini memberikan kupasan berkaitan memperkasakan TVET dari sudut pandang penulis yang juga merupakan seorang pendidik yang memperjuangkan kemenjadian pelajar melalui TVET. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Zainuddin bin Haji Muhammad Noor, Pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands, bagi meneruskan sesi perkongsian dalam dialog membangunkan kecemerlangan sekolah bilangan 7 2021. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berusaha dari pengurusi majlis, yang dihormati Puan Dasimah binti Yahya Elias Osman, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran yang mewakili Ketua PPD pada pagi ini. Timbalan PPD, SIP Plus, SIC Plus, MPSM, pengurusi MPSM dan ahli-ahli MPSM, penolong-penolong kanan, pegawai perhubungan IAB, pesara-pesara, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dengar tak? Clear tak? Nak tanya clear tidak? Ya. Okey, kalau clear saya teruskan ya. Kalau tak clear beritahu Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini saya dapat bersiaran dengan tuan-tuan dan puan-puan di alam maya ini. Ya. Menerusi G-Meet untuk sesi dialog membangunkan kecemerlangan sekolah. Istimewanya ni, sebab satu-satunya PPD yang saya banyak kali, 2 kali lah. Kali pertama itu bersemuka. Yang kedua ni bersemuka secara maya. Sebenarnya ada satu lagi kaedah. Ya. Dalam yang kita gunakan sekarang ni, satu lagi ialah e-pembelajaran. Jadi e-pembelajaran itu belum lagi. Kita dah bersemuka, hari ini bersemuka secara maya, dan ada satu lagi program iaitu e-pembelajaran. Tapi kalau dalam e-pembelajaran tu dia tak payah bertemu muka dengan saya. Tuan-tuan dan puan akan belajar ataupun mengikuti program itu totally, sepenuhnya ya, secara online tanpa bersemuka dengan penceramah. Tapi kalau tak bersemuka ni, orang kata tak mesra lah, ya, tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ini sesi kita hari ini, oleh kerana ni dah kali kedua, saya tak nak ulang benda yang sama. Ya. Jadi lebih banyak kepada, kita ubah sikit, lebih banyak kepada dialog dan persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Supaya yang mana saya boleh bantu, saya boleh jawab, saya akan tolong berikan jawapan dan sebagainya. Tapi kalau saya tak dapat jawab, ya, saya akan berikan kemudian sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tapi hari itu penolakanan tak ada kan? Yang kita buat di PPD hari itu, penolakanan tak ada ya? Puan ni Dasimah.
Masa kita buat di PPD tu peluang kanan tak ada. Tak ada rasanya sebabnya kita melibatkan pentadbir saja. Ya. Okey. So gini. So saya ulang balik setiap topik itu. Lepas tu tuan-tuan dan puan boleh terus tanya lah. Ya. Jadi kita tak sama-sama nak bangunkan sekolah kita. Bila kita jadi pengetua ke, penolong kanan ke, ketua bidang ke, ketua panitia, kita selalu fikir macam mana cara nak bangunkan sekolah kita. Nak jadikan sekolah kita sekolah cemerlang, sekolah yang kondusif, semua orang berasa selesa dan berseronok bekerja di tempat itu. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu, ini selalu saya ulang, saya tekankan bahawa satu-satu sekolah itu dia memang bergantung kepada kepimpinan orang nombor satu. So orang nombor satu yang jadi nahoda kapal ialah pengetua. Sebab itu pengetua memainkan peranan yang penting jatuh bangunnya sebuah sekolah, kan? Jadi biasanya kalau orang puas hati pun puas hati dengan pengetuanya. Kalau dia tak puas hati pun tak puas hati dengan pengetuanya. Sebab tu kita tengok kan ada sekolah yang naik kain rentang, banner dan sebagainya. Berkaitan dengan tu. Tapi kalau penolong kanan ke, ketua bidang ke dia tak puas hati, biasanya dia tak buat gitu. Dia akan bagi tahu pengetua lah. Tapi kalau dia tak puas hati dengan pengetua, dia kerana dia tak tahu nak bagi tahu siapa. Dia bagi tahu PPD. Kalau PPD buat tak tahu, bagi tahu pada pengarah negeri. Pengarah negeri buat tahu, dia terus buat macam-macam lah. Jadi sebab itu, dalam satu-satu sekolah, sebagaimana yang disebutkan oleh Fred Hatchinger, dia biasa melihat sekolah yang cemerlang biasanya diurus oleh pengetua yang cemerlang. Tapi dia juga biasa melihat sekolah yang cemerlang jatuh meruduh kerana diurus oleh pengetua yang lemah. Kita selalu tengok itu. Ada setengah sekolah dia cemerlang, dapat berbagai-bagai anugerah. Tukar saja pengetua tu ke sekolah lain, ganti pengetua yang lain, sekolah jadi teruk. Sekolah jadi mundur. Tapi kita juga biasa lihat sekolah yang teruk, tapi datang pengetua baru, pengetua tu hebat, sekolah tu jadi cemerlang. So maknanya ianya sangat bergantung kepada kepimpinan sekolah. So tuan-tuan dan puan-puan sebagai nahoda kapal kena tahu ke mana hala tuju, dari mana, dekat atau jauh, bila nak sampai, bagaimana sumber yang ada, halangan dan cabaran. Maknanya kita tak nak lah pengetua ni dia hanyut, bukannya belajar, dia hanyut. Jadi ikut ombak tolak sana pergi sana, ikut angin tiup ke kiri pergi kiri, angin tiup ke kanan. Jadi sebagai nahoda kita kena tetapkan alignment kapal kita supaya sampai ke destinasi. Kita kena adjust lah. Orang tolak ke, orang kacau ke gitu gini, kita tetap dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ini dalam PPPM pun saya dah sebutkan dulu. Peranan kita pegang pada dua ni. Satu, aspirasi sistem. Kita nak jaga dari segi akses kemudahan dah ada. Kemudian kualiti penyampaian. Kualiti pengurusan kita, kualiti PDP, kualiti murid yang kita nak lahirkan. Yang ketiganya equity, kesamarataan, beri peluang sama rata. Pelajar pandai ke, sederhana ke, lemah ke, kita bagi peluang yang sama pada semua orang. Sebab itu saya dalam TVET dulu saya perjuangkan semua ni. Budak pandai buat masuk GAV. Kurang pandai buat PVMA. Budak yang lemah ada PIMA di sekolah biasa. Supaya mereka ni bila keluar daripada sekolah nanti jadi orang. Kemenjadian. Kita selalu sebut kemenjadian. Tapi sebenarnya kemenjadian sebenar ialah apabila dia keluar daripada sistem persekolahan. Saya ingat lagi masa saya jadi pengetua dulu, saya selalu fikir macam tu.
Masa saya duduk Padang Pior ke, Damak ke, Padang Sejana ke, sekolah teknik tu, saya fikir apa nak jadi dengan murid saya selepas keluar SPM. Kita pulun dapat SPM yang baik, kita tahu dia pergi mana, sambung belajar ke, pergi buat kemahiran ke, bekerja ke. Tapi kita sedih kalau ada anak murid kita yang tak pergi mana-mana dan kita tak tahu dia pergi ke mana. Tapi dalam TMAT kita tetapkan budak yang keluar tu, kalau 100 orang masuk, 100 orang keluar tu jadi apa? Bekerja kat industri ataupun bekerja kerajaan, ya. Kemudian sambung belajar di universiti, dan 10% lagi jadi usahawan. So kita train macam tu, kita ada tracer study. So kita harap di sekolah-sekolah menengah pun satu hari nanti ada tracer study, ya, yang mengesan pelajar-pelajar. Kemudian dari segi perpaduan dan juga kecekapan. Kecekapan kita lah, bagaimana sistem penyampaian, delivery sistem kita, yang kita buat di sekolah kita, ya, untuk memastikan semua yang dilaksanakan itu menepati ataupun memberi impak, ya, kepada kemenjadian pelajar. Okey. Kemudian murid yang kita nak lahirkan murid yang holistik, yang ada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, peribahasa, etika dan kerohanian, dan the idealism. Maknanya pendek kata, budak yang kita lahirkan tu mesti ada jati diri yang kuat, berdaya saing, daya tahan dan daya juang yang tinggi. Tak salah. Jadi boleh berdikari selepas keluar daripada sekolah. Okey. So yang saya kongsikan dengan tuan-tuan bawah itu dalam buku saya itu ialah 9 strategi berdasarkan pengalaman yang saya lalui semasa saya jadi pengetua. Itu saya tulis tu. Jadi bila pergi satu-satu sekolah jadi pengetua, apa yang kita nak buat untuk memastikan program yang kita laksanakan atau perancangan yang kita buat di sekolah kita itu menepati, ya, matlamat untuk jadikan sekolah kita cemerlang. Keberhasilan penting. Saya selalu tegaskan kan, kita tengok input, proses, output ataupun outcome. Tapi sebenarnya ada lebih daripada itu, iaitu keberhasilan impak. Kita tak nak kita buat program banyak kat sekolah kita, kita buat sukan lah, kita buat kelas tambahan, kita buat yang mulai, kita buat bermacam-macam keceriaan gitu gini, tapi semua itu kadang-kadang letih begitu saja, tidak memberi impak kepada kecemerlangan sekolah. Program siang malam kita buat, tapi sekolah tak cemerlang juga. Kerana apa? Kerana program yang kita buat itu mungkin tidak menepati, ya, landasan yang sebenar ke arah kecemerlangan sekolah. Okey, so 9 perkara ini saya akan sebut satu-satu. Okey. So yang pertama dari segi kepimpinan itu sendiri. Maknanya kalau sekolah nak jadi cemerlang, kita sebagai pemimpin tu penting. So kita tu kompeten tak? Bila kita sebut kita kompeten tu, maknanya kualiti diri kita. So untuk jadikan diri kita kompeten dan kepribadian tinggi itu, kita mesti ada orang kata kita mesti ada ciri-ciri kepimpinan yang boleh dijadikan teladan ataupun role model oleh anak buah kita. So untuk kompetensi, saya selalu sebut ni lah kan, aksi. Tuan-tuan dan puan-puan mesti ada attitude yang positif. Jadi siapa saja cikgu kita, staff kita yang datang kat kita, kita sentiasa galakkan untuk dia kreatif dan inovatif. Dan dia sentiasa yakin boleh. Jangan awal-awal lagi kita dah cantas lah, dia bawa kedah kerja ke, kedah projek kat kita, awal kita cantas. Susahlah, kita tak ada duit, tak payah buat lah ni, bazir gitu gini. Jadi kita awal-awal lagi kita dah melemahkan semangat cikgu-cikgu kita nak bekerja. Kalau kita tak ada duit pun, kita cuba usaha buat setakat yang mampu, tapi kita menghargai apa yang dia nak. So attitude, yakin boleh. Saya pun gitu juga. Bila saya buat sesuatu, walaupun saya rasa was-was dan sebagainya peringkat mula, tapi saya yakin, kalau kita buat bersungguh-sungguh, akhirnya kita akan capai peringkat yang paling tinggi. Saya bagi contoh dulu gimnastik kan, saya buat di Padang Pior. Walaupun saya tak ada ilmu tu, pergi kursus, pergi
Macam-macam kursus pergi. Sehingga jadi pakar, spesialis. Spesialis dalam bidang gimnastik, peringkat sukan C, peringkat sukan Commonwealth. Tapi kerana kita yakin boleh, nak buat. Dan kita bila nak buat, kita cari dan akhirnya. Kemudian knowledge, kena ada pengetahuan. Pengetahuan ni sebab kita selalu baca, kita selalu buat, itu gini, adalah knowledge. Dan kita kena cuba daya upaya. Kemudian skill, kemahiran. Skill kemahiran ni kerana kita selalu amalkan. Maknanya kita bukan saja bercakap, tapi kita juga turut membuat dan akhirnya kita mempunyai kemahiran yang tinggi. Kalau dalam Tibet, dia ada level-level kemahiran ni. Level 1, level 2. Level 2 dipanggil separuh mahir. Level 3, level 4 ni dah jadi tenaga mahir. Jadi kalau masak tu, level 2 ni mesti tak berapa sedap. Baru mahir. Tapi bila sampai level 4, level 3, level 4 ni dah jadi tenaga mahir, masak mesti sedap. Kalau repair kereta pun sama juga macam itu. Yang keempat, integriti, kejujuran. Kejujuran ni tuan-tuan, keikhlasan ni bukan soal duit saja. Hari ni masa PDPR ni, PKP ni kan, PKPB, PKP dan sebagainya ni, masa COVID-19 ini, kita banyak bekerja dari rumah, contohnya. Itu juga memerlukan kejujuran, integriti. Ada orang dia tafsir bekerja dari rumah. Bukan BDR. Pagi tadi ada sebut, baring di rumah. Dia kata. Jadi baring kat rumah pula. Patutnya walaupun duduk di rumah, kena kerja macam biasa. Saya tengok ada pegawai saya, bila buat sesi online, Google Meet dan sebagainya, dia bekerja dari rumah, dia pakai t-shirt lah, itulah, ini tak sono. Bunyi tengah masak, bunyi tengah bagi makan ayam pun ada dan sebagainya. Jadi kita itu memerlukan integriti. Maknanya kalau bekerja dari rumah kena buat kerja, cuma kita buat di rumah. Itu je. Okay. So kepimpinan yang berkesan dalam buku tu dah ada lah. Kemudian karakteristik, ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan ni, kita sebagai pemimpin ni mesti ada quality personal. Kita kan, quality fizikal kita. Fizikal kita tu, sebagai pengetua, kita tak boleh lah yang kita tunjuk pada orang lain lembik je. Bercakap pun slow je, dengar tak dengar, dengar tak dengar. Jalan pun orang faham kata dengut. Dengut jalan, slow. Jadi jalan cepat, bertindak cepat, suara kuat, tegas dan sebagainya. Aktif. Kemudian dari segi kualiti sosial, kan? Sosial kita, pergaulan kita, PR kita mesti bagus. PR ni saya selalu sebut dalam komunikasi tu kan. Ni dalam komunikasi ni ni kan komunikasi. Mesti ada komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal yang baik. Supaya kita boleh berhubung dengan orang lain, boleh bergaul dengan orang lain. Kalau intrapersonal ni tidak ada sikap panas baran, angin satu badan, mudah melentik. Ini semua kita kena kawal lah. Ya, kena kawal. So, kerana ini PR ni lah antara perkara ataupun senjata yang paling penting dalam kita memimpin. Ya, dalam kita mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Ya. So, ni tuan-tuan. Kemudian kualiti intelektual. Kualiti intelektual. Pemikiran kita. Kebijaksanaan kita. Jadi orang tengok dari segi itu. Sejauh mana kita kebijaksanaan kita untuk menyelesaikan satu-satu isu ataupun satu-satu masalah yang timbul. Sebab itu kalau siapa-siapa datang ke kita, ada isu dan masalah, dia akan tanya pengetua. Jadi pengetua mesti kena beri jalan penyelesaian, cadangan.
Walaupun kadang-kadang cadangan itu tak berapa tepat, at least you bagi idea yang benar. Ya, untuk bagaimana untuk menyelesaikan satu-satu masalah. So kualiti ni tengok, sebab sebagai pengetua atau penolong kanan, pengetua ialah orang yang terakhir yang kena buat keputusan. Ya. Dia orang terakhir, dia tak ada orang lain lagi kat sekolah nak dirujuk. Orang terakhir ialah pengetua. Mungkin mula-mula dia rujuk penolong kanan. Penolong kanan dia akan rujuk pula pada pengetua. Dan pengetua kena bagi keputusan yang akhir. Jadi, bila kita nak bagi keputusan, kita kena pastikan bahawa kita mempunyai ilmu tentang itu. Ikut peraturan yang betul. Dan yang akhir sekali, kualiti emosi lah. So, emosi kita kena jaga. Supaya emosi kita sentiasa stabil. Walaupun kita bergaduh laki bini kat rumah, tapi bila pergi ke sekolah, kita jangan bawa benda tu. Kita temper dengan suami kat rumah, bawa pergi sekolah, kita tengking orang lain. Tak boleh. Di rumah lain, di pejabat lain. Emosi kita kena kawal. Emosi pada seseorang, kita nak marah seseorang, pada orang tu je lah. Jangan pada orang lain. Ini nak marah seseorang, satu perhimpunan kita marah. Duduk dekat tempat perhimpunan, kat pentas, puapet hari-hari. Saya dulu masa jadi pengetua, saya pantang kalau ada cikgu-cikgu yang bila naik kat perhimpunan, tempat perhimpunan, dia duduk meletih je main bil. Memang budak-budak. Boring, yang tak nak dengar. Yang buat masalah seorang dua saja. So seorang dua tu kita panggil, kita cakap dia. Tapi kat perhimpunan, kita kena war-warkan, ya, kita kena cerita tentang kejayaan, kebaikan ataupun apa-apa sahaja yang positif lah. Supaya ya, pelajar-pelajar kita boleh jadikan sebagai contoh ikutan. So benda yang negatif, yang bermasalah itu, kita jangan selalu sangat sebut. Kalau kita selalu sangat sebut, dia akan menjadikan image sekolah kita, ya, menjadi image. Kemudian pengurusan yang berkesan. Ya. So pengurusan yang berkesan, ini saya dah sebut lah itu kan. Sebagai pengurusan bawahan, kita kena ada kemahiran teknikal. Masa kita jadi cikgu biasa, setiausaha sukan, warden, ketua panitia. Ketua panitia tu dah kira pertengahan. Kalau masa kita jadi cikgu biasa tu, jatuh kuasa je, kita ada kemahiran teknikal. Kita banyak belajar. Pergi kursus tu, kursus ni. Sampai peringkat pertengahan, dah jadi ketua bidang ke penolong kanan, kita kena ada kemahiran kemanusiaan, kemahiran teknikal dan kemahiran konseptual yang seimbang. Tapi bila kita dah jadi pengetua, kita kena lebih pada kemahiran kemanusiaan dan kemahiran konseptual. Sebab you sebagai pemimpin, seorang saja di atas. Kita, maknanya kita di atas ni kita kena tengok anak buah kat bawah semua. Apa dipanggil? Bird eyes. Melihat daripada mata burung. Jadi kita kena tengok. Tapi orang di bawah dia tengok kita seorang ni ke atas. That's why kita mesti ada kemahiran kemanusiaan yang tinggi. Bagaimana nak memenangi hati anak buah kita untuk bekerja bersama dengan kita. Kemudian kita ada kemahiran konseptual. Konsep boleh bina visi, misi yang betul atau perancangan strategik yang betul. Okey, contoh saya lupa nak ucap hari ni, selamat menghadapi SPM lah kepada sekolah. Hari ni ada paper kan? Atau hari ni ada paper? Ada. Saya harap kita tak mengganggu tuan-tuan Muhammad lah. Dari paper tahu tak jaga pun, tak ada masuk. PSB. Kan? Jadi kita pun tak boleh masuk. Biasanya sebagai pengetua, pagi-pagi kita sebelum budak masuk Malaysia, kita salam, bagi semangat dan sebagainya. Dia dah masuk, kita tak boleh tanggungjawab untuk dia. Kita bertawakal lah setelah kita berusaha dengan gigit, setelah kita puas hati. Okay? Itu pengurusan atasan. So tuan-tuan dan puan, jadi so untuk pengurusan yang berkesan ada dinyatakan lah, ya, dalam sini macam gaya kepimpinan tu saya selalu sebutkan kita ada 3 yang biasa, autokratik, demokratik, laissez-faire. Dan ini semua kena seimbang. Ada ketika kita perlu autokratik,
perlu demokratik dan juga perlu laissez-faire. Tapi kita tidak boleh dominan satu-satu. Contohnya terlampau autokratik, orang tak suka. Sikit-sikit nak arah, sikit-sikit nak marah dan sebagainya. Jadi orang tak suka. Tapi terlampau demokratik pun tak boleh juga. Walaupun kita dengar pendapat orang lain, tapi akhirnya kita kena buat keputusan. Kalau kita terlampau sedemokratik sangat, kita pun lambat buat keputusan. Ataupun kita terlampau laissez-faire. Ada surat daripada PPD sampai, kita pas pelonggaran. Surat daripada sampai, kita pas. Akhirnya kita tak buat apa-apa. Macam postman duduk, tukang pas surat. Jadi kita pengetua, bukannya postman ya. Pengetua maknanya kita kena, kita walaupun kita bagi surat, kita kena bagi, okey, you buat gini-gini, yang kena mana, bincang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau IAB dia ada banyak kepimpinan, jenis-jenis kepimpinannya ada banyak ya. Kepimpinan instruksional, kepimpinan transformational, kepimpinan teragih, distributor, kepimpinan berkekalan, kepimpinan peribadi, dan kepimpinan pengurusan. Okay. Kemudian satu lagi ialah pengurusan ni, satu kepimpinan kan. Kemudian bagaimana kita mengurus pengurusan yang berkesan. So kita kena tahu peranan dan fungsi pengurus. Peranan pengurus ni pun ada banyak tuan. Ada kita sebagai lambang, yang pertama kita sebagai lambang. Kemudian kita sebagai pemimpin, the leader. Tadi the figurehead, kepala ikan lah. Jadi sebab tu ada orang kata kan, ikan tu kalau busuk bermula daripada kepalanya. So kita lah, kalau sekolah kita teruk tu bermula daripada kepalanya. Kemudian pemimpin, the leader. Kemudian yang ketiganya kita ni penghubung, the liaison. Kita tukang menghubungkan dengan pihak-pihak luar dan sebagainya. Kemudian sebagai pemantau, the monitor, kita juga. Penyebar, the disseminator. Kita menyebarkan, mewar-warkan perkara yang baik tentang sekolah kita. Kemudian kita jadi jurucakap, spokesperson. Mana kita jadi jurucakap kepada pihak luar. Jadi kita sebagai pengetua, kita orang yang ke depan. Tapi kalau pengetua tak berani, pengecut, nak cakap dengan PPD pun takut-takut. Susah lah kan? So kita mesti ada keberanian itu. Nak cakap dengan PPD ke, nak cakap dengan pengarah ke, nak cakap dengan wakil rakyat ke, nak cakap dengan menteri ke. Kita lah orang yang ke depan. Sebab kita leader kat situ. Kemudian kita sebagai peranan pembuat keputusan ya. Sebab kita, decision making tu kita yang kena buat. So kita kena jadi usahawan, the entrepreneur. Maknanya pemikiran kita, pemikiran yang mempunyai ciri-ciri usahawan. Maknanya kalau kita buat sesuatu, kita nak hasil. Buat sesuatu, nak untung. Jangan buat sesuatu rugi. Mesti ada ROI, return of investment, ataupun ada value for money. Kemudian pengaman kekacauan. Ketua sebagai pengaman kekacauan. Kalau sekolah kacau ni pengetua lah. Kerana jadi orang yang ke depan, macam mana nak mengamankan asal dia. Kemudian pengagih sumber, the resource allocator. Kita bagi-bagikan sumber, bagi-bagi peruntukan. Termasuklah mencari peruntukan. Kalau tak ada pun tugas kita. Dan seterusnya sebagai perunding, ya, negotiation, yang tukang berunding dengan pihak-pihak luar, agensi-agensi kerajaan, NGO. Kemudian kaedah pengurusan yang besar dia lah. Kemudian kaedah pengurusan, ada banyak kaedah. Bagaimana kita nak mengurus ni, antaranya perwakilan kuasa, delegation. Kemudian pengupayaan, empowerment. Kita bagi tugas kepada anak buah kita dengan kuasa sekali. Kemudian tindak ikut, follow up. Kita kemudian follow through, tindakan lanjut. Reflection. Kemudian pelan tindakan, ada action plan. Kita juga memberi appreciation, penghargaan, celebration, keraian kalau berjaya. Ya. Jadi itu antara kaedah-kaedah pengurusan yang kita boleh gunakan. So tuan-tuan dan puan-puan, so sebagai pemimpin yang mapan, kita mestilah
boleh melakukan tadbir urus yang baik ya, kepada organisasi kita. Visinya jelas, ya, ada carta organisasi yang jelas, carta fungsi yang jelas, perancangan yang strategik, pengurusan pelanggan, pengurusan staf, ya, pematuhan undang-undang, pengurusan risiko, dan yang paling penting ialah accountability kita, kebertanggungjawaban. So itu perkara yang pertama lah. Maknanya kalau kita nak bangunkan sekolah, kepimpinan kita tu sendiri. Okey? Saya buka pada soalan untuk tu bab satu tu. Baru bab tu. Saya orang Bera kena tanya lah. Kalau orang Bera tak tanya, saya tak tahu apa masalah orang Bera. So kena tanya. Ada nak tanya pasal kepimpinan? Satu soalan kita buka. Silakan. Boleh? Okey, boleh nak tanya ni Cik siapa ni? Cik Zul, Cik Zul mana boleh tanya, Cik Zulkifli. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya di SMK Seri Bera Tuan. Sekolah SKK ya. Ya betul Tuan. Baik, tadi Tuan bercerita soal kepimpinan. Nak lihat, saya ini nak minta pandangan Tuan lah. Kita lihat bahawa kepimpinan pengurusan pendidikan di negara kita ni terlalu structured. Maksud structured tu berstruktur yang kita anggap agak padat dan ketat lah. Di mana structured ini itu daripada atas ke bawah dan sebagainya, ada tahap dan saluran tertentu yang saya kira boleh membantutkan inovasi dan juga kepimpinan di peringkat bawah ni dalam membuat perubahan dan juga menangani isu-isu terkini lah. Contohnya isu COVID-19 di mana kita melihat bahawa kita terpaksa tunggu banyak keputusan. Ya. Akhirnya kita agak lambat untuk bergerak Tuan. Itu pandangan saya. So, minta mohon pandangan bagaimana struktur ini boleh diubah di masa depan supaya kita seiring dengan pendemokrasian dalam pendidikan, transformasi dalam pendidikan Tuan. Okey. Terima kasih Terima kasih Tuan daripada SMK Seri Bera jadi ya Tuan. Saya bersetuju dengan tu sebab kita punya carta organisasi ni, orang kata memang dah macam itulah dikotak-kotakkan kan. Walaupun kita punya carta organisasi tu dikotak-kotakkan, ada daripada atas, tengah, ya, bawah dan sebagainya. Tapi pemikiran kita jangan dikotakkan. Okay. Kita mesti thinking outside the box. Kan? Kerana pemikiran yang dikotakkan itu, dia boleh membantutkan kreativiti dan inovasi. Dan kita kena faham, walaupun Kementerian Pendidikan ni, dia ada dasar-dasar, arahan-arahan dan SOP yang perlu dipatuhi, ya, kita akur dengan perkara tu. Tapi untuk setiap sekolah ni, dia berbeza dari segi lokalitinya, berbeza dari segi situasi dan budayanya, iklimnya pun berbeza. Contohlah, kekuatan yang ada di SMK Seri Bera mungkin berbeza dengan kekuatan yang ada ataupun kelemahan yang ada di SMK Setiawangsa, ya, di Kuala Lumpur. Tak sama. That's why, ya, kita kena, di sekolah kita kena ada pegang kita kena ada perancangan strategik kita sendiri tau yang kita buat, kan? Okey, di SMK Bera program untuk akademik ataupun kurikulum ini program yang yang kita kena buat yang sesuai dengan student kita. Program co-curriculum, ini program yang kita nak buat yang sesuai dengan sekolah kita. Saya bagi contoh lah kan. Masa saya duduk di SMK Padang Pion, saya boleh buat gimnastik. Tapi bila saya pergi Damak, saya tak boleh buat gimnastik. Kerana budak di Damak tak ada basic gimnastik, tak minat pun benda tu.
Di Padang Pio dia dah ada basic benda tu. Dan budak orang Felda ni dia duduk setempat. Orang di Damak dia tak duduk setempat, ada banyak kampung kecil-kecil sekitar. Jadi saya nak buat solat hajat di Padang Pio dengan solat hajat di Damak bila nak ambil SPM atau PMR. Kalau di Padang Pio, Felda Padang Pio, saya panggil ibu bapa datang ke sekolah buat solat hajat. Dia datang ramai-ramai. Tak ada masalah, dia boleh naik motor dekat. Tapi bila di Damak, saya tak boleh panggil ibu bapa datang atau keluarga datang sekolah untuk solat. Bukan tak boleh. Boleh panggil tapi dia tak datang. Tak ramai yang datang. Kerana apa? Kerana jauh. Bas pula, bas apa tu? Apa Pahang? Lisiang, bukan Lisiang. Apa? Saya tak ingat bas apa. Bas dia sampai pukul 6 je. Lepas tu malam dah gelap dan sebagainya kan. Jadi saya tetap buat program itu, tapi saya sesuaikan dengan keadaan. So saya minta PIBG bagi peruntukan. Ada 7 kampung. Kampung Baru, Kampung Som, Kampung Damak, Kampung Batu Balai, Kampung Ulu Ceka, Kampung Perlok. Saya minta PIBG bagi peruntukan. Satu PIBG, satu masjid bagi RM100. Supaya kita boleh buat solat hajat di masjid itu dan satu kampung boleh datang. Maknanya kalau pelajar tu duduk kampung Ulu Ceka, mak bapak dia, adik dia, atuk dia, nenek dia pun boleh datang di kampung. Dan kita, pengetua dan cikgu-cikgu yang akan pergi ke situ dan solat maghrib, solat baca Yasin, solat hajat, solat isyak, lepas itu pengetua boleh bagi tazkirah pula kepada orang kampung tu. Dan lepas habis itu barulah jamuan dengan duit RM100 tadi. Tapi rupa-rupanya bila saya pergi ke kampung lagi meriah. Ada yang sembelih ayam kampung, ada yang buat kenduri sembelih kambing. RM100 tak padan, orang kata orang kata tak berbaloi kan. Tapi dia menghargai kita pergi ke kampung dia tu macam-macam dia buat. So daripada situ kita ubah strategi. Terus jangan maknanya kreativiti di peringkat sekolah itu bergantung kepada kita lah sebagai pengetua. Jadi walaupun saya tahu tadi ada arahan, contohnya pada COVID-19 ni, berbagai-bagai arahan dikeluarkan. Saya pun tempias juga kena arahan tu. IAB tak boleh buat kursus bersemuka, orang tak boleh datang. Okey, tahun 2020 memang terencat sih. Dia kata walaupun kita dah buat takwim, banyak yang ditangguhkan, tak boleh dilakukan. Sebab mentaliti kita, pesanan-pesanan saya pun sama juga kan. Tak boleh buat, tak boleh jumpa kita. Tapi saya kata tahun 2021 saya tak nak. Takwim kita dah buat, walaupun tak boleh bersemuka, takwim kena jalan. Semua program kena jalan. Cuma kaedah saja berbeza. So saya buat 3 kaedah. Satu, kaedah bersemuka, face to face. So kalau tak boleh buat face to face, kalau dalaman mungkin boleh buat face to face. Cuma duduk jarak jauh-jauh, ikut SOP. Okay. Kaedah yang kedua, face to face secara maya. Face to face tak? Tapi secara maya, macam yang kita buat hari ni. Hari tu, Cik Zul saya nak pergi tour tu, 1 hari saya habis. Pagi pergi naik kereta, sampai sana orang bera, kena buat jamuan pula, sambut buat jamuan bagi makan. Patin tempoyak lagi, cari patin tempoyak kan. Saya nak ceramah 2 jam je hari tu. Lepas tu balik lagi kena hantar, pergi ceramah mata sebagainya. Sehari habis, tenaga habis, wang ringgit habis, cakap benda yang sama. Tapi hari ni, bila COVID ni, saya tak payah pergi. Saya tetap cakap 2 jam ni. Benda dialog lagi dengan ramai orang. Tak payah sedia balikan batin. Sedia itu gini. So, bersemuka secara maya. So, boleh dilakukan.
Yang ketiga, kalau tak boleh bertugas sekolah, kita buat e-pembelajaran. Sepenuhnya e. Ya, kita e-kan sepenuhnya. Jadi di sana boleh belajar sendiri. Jadi maknanya kreativiti itu terpulang pada kita. So sekarang program saya jalan macam biasa. Banyak pula saya boleh buat sesi dialog. Semalam saya buat dengan Hulu Perak. Ini dengan Bera. Jadi kalau dulu nak pergi Hulu Perak, nak pergi Bera, udah 3 hari juga. Baik. So, walaupun kepimpinan terlalu structured, ya, tapi kita jangan bantutkan fikiran kita kepada itu. Kita kreativiti kita kena teruskan, program kena sesuaikan dengan sekolah kita, apa yang kita boleh buat, setakat kita buat. Cuma kita kena akur lah ya dengan SOP COVID-19 itu. Ya, jadi itu insyaAllah yang kita boleh lakukan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey. Saya teruskan ni ya. Okey, bab yang ketiga. Bab yang kedua buku depan. Bila kita pergi sekolah tu, pimpinan tadi selesai. Macam mana kita nak bentuk budaya sekolah? Kan, budaya sekolah. Budaya sekolah ni, satu budaya kerja. Budaya kerja ni cikgu-cikgu kita, staf kita lah kan. Kita nak budaya kerja cemerlang. Macam mana kita nak wujudkan budaya kerja yang cemerlang? Kan? So kita nak bentuk ni lah, nilai, norma, sikap dan juga etika. Ya? Etika yang betul. Jadi nak bentuk benda ni macam sekarang lah, bila COVID-19 ni kan, kita terpaksa ubah norma tu, daripada norma lama kepada norma yang baru. Tapi peringkat mula nak ubah tu memanglah susah. Kita dah selesa keadaan itu, tiba-tiba kita nak ubah. Jadi peringkat permulaan tu akan ada halangan-halangan dia, ada chaos, huru-hara sikit. Lama-lama dia dah jadi stabil dan akhirnya dah jadi perkara biasa. So, di sekolah pun sama. Kita kena bentuk nilai. Kita kena bentuk peraturan-peraturan yang boleh diterima oleh semua pihak. Kemudian, kita kena bentuk sikap mereka. Dan akhirnya, prinsip-prinsip yang digunakan pakai oleh semua warga sekolah kita. Dia kepala dia macam ni lah. Dulu masa kita mula-mula masuk, macam-macam kepala kan. Ada orang yang rajin, ada yang sederhana, ada yang malas. Ada yang tak nak ikut cakap pengetua, gitu gini dan sebagainya. So kita repair lah sikit-sikit ya, supaya akhirnya semua orang mempunyai hala tuju yang sama. Ini saya dah sebut tadi. So nak membentuk budaya kerja yang cemerlang tu, kita kena memenangi hati setiap golongan. Saya selalu bagikan di sekolah kita ni ada 4 golongan. Satu, kategori bintang. Kita bagi kerja, kita tahu dia garanti beresnya, tip-top. Dia buat tak payah tanya, siap. Kemudian kategori pelajar, dia tak tahu tapi dia nak kerja kan. Itu ramai orang yang baru-baru datang sebagainya. Biasa kita kena bagi, cikgu buat macam ni ya, kita kena tunjuk dia, cikgu kena buat macam ni. Okey lagi. Kategori yang ketiga, kategori otai. Orang lama, ilmu banyak tapi malas nak kerja. Berat tu lah. Yang ini sakit, yang ini kita banyak kena bujuk, tepuk-tepuk. Terutamanya macam cikgu lah, pengetua muda kan. Tahu tua dah. Sekarang nak pencet lah 50, 55 umur. Tengok lagi saya jadi pengetua umur 31 tu. Setang saya tu nak pencet ramai. Nak cakap dengan dia pun kena hati-hati nak cakap. Kena tepuk-tepuk, dalam buat kerja, kena selalu jack, ampu sikit, lebih sikit. Pam sikit dan sebagainya. Jadi dia, bila kita bagi kerja ke dia, kita kena tunjuk dan kita kena duduk sekali dengan dia, kategori ni. Kita pun duduk sekali sama dengan dia. Oh, ni bagus lah ni kita buat. Dia cat pun kita cat sekali. Kategori yang keempat ni yang teruk lah, yang tumpang makan. Yang selalu saya kata, datang tak menambah, pergi tak mengurang. Ada pun semua tak ada. Macam gulai siput lah, orang faham kata kan, gulai siput. Siput sedut.
Masuk semangkuk, keluar semangkuk. Dia tak tinggal apa-apa dalam mangkuk. Masuk banyak tu, keluar banyak tu. Yang ini tak ramai. Mungkin seorang dua je lah sekolah. Tapi kalau kita tak tangani, yang ini yang ngacau ni. Yang memeningkan kita. Yang tolong tulis surat layang, dia. Yang jadi batu ronsen pun dia juga. Batu api kan. Duk cong orang lain gitu gini. Dia seorang dua je. Yang inilah kita kena tengok perangai dia. Macam mana kita nak memenangi hati dia. Saya dulu selalu tengok. Kan? Sebab tu, kalau tengok saya dia suka mancing, saya pergi mancing. Kalau dia suka main, saya pergi main. Kalau dia suka ngetes, kita pun join dia ngetes. Kalau dia pergi suka apa? Suka jalan-jalan, kita pun pergi jalan-jalan. Tapi ada sangat teruk lagi. Dia sukar didekati. Nak pergi dekat dengan dia pun susah. Kalau jumpa pengetur, dia lari jauh-jauh kan. Dia lari jauh-jauh, tak berkawan dengan orang itu gini. Saya ada ni, masa kat sekolah tu. Jadi macam mana saya fikir, macam mana saya nak bagi rapat dengan dia. Dia ni susah. Sukar didekati. Suka gaduh dengan orang. Itu yang saya pergi balik Jalan Tut. Bawa durian banyak-banyak, bawa rambutan. Lalu rumah dia singgah bagi. Lalu lagi singgah bagi. Lalu lagi singgah bagi. Letih lah kita kan. Jumpa anak dia. Bagi duit, belanja sikit. Pergi beli situ. Bini bersalin, kita pergi melawat, bagi hadiah. Kenduri, kita pergi. Sampai begitu. Sehingga akhirnya dia segan dengan kita. Bila dah segan dengan kita, dia rapat dengan kita, dia nampak kita ikhlas. Barulah dia nak buat, nak berubah dan sebagainya. So, yang inilah. Kadang-kadang kita banyak habiskan masa. Banyak masa habis nak ni lah. Nak menyelesaikan dia tu. Nak memenangi hati dia. Yang lain-lain tu tak kisah sangat. Yang kategori bintang, kategori pelajar. Itu tak kisah sangat. Itu memang dah okey. Kategori pemelihara ni kita boleh baiki lagi. Tapi kategori tumpah makan ni agak sukar. Biasanya kita kena lebihkan masa di situ. Barulah kita boleh main. So itu cara nak bentuk budaya kerja. Budaya kerja cemerlang. Ada sikap diri yang positif. Hubungan dengan rakan sejawat membaik. Kena idah lah. Dalam kalangan warga kita tu supaya mereka ni hubungan antara satu sama lain ni kena rapat. Kemudian ada hubungan dengan ketua juga. Pun rapat. Jadi nak bagi hubungan rapat ni tuan-tuan, kena banyak projek-projek seperti gotong royong, masak-memasak. Masak-masak ni, dulu saya ingat si Padang Pior ni, kita ada periuk besar. Asal kenduri je, asal ada program je, masak sama-sama. Sebab apa? Bila masak ni kan kita sambil-sambil tu kita membawang kan. Kakak itu juga ni. Akhirnya hubungan tu jadi rapat. Sebab kita tahu dia, kita kenal bini dia, kita kenal suami dia dan sebagainya, tolong-menolong. Dan bila rapat tu, kita dapat membina kejelekitan yang lebih kuat lah. Barulah wujud budaya kerja yang cemerlang. Okey, itu budaya tu ya. Yang keduanya budaya pembelajaran dan disiplin di kalangan pelajar. Yang pertama tadi untuk guru-guru dan staf. Yang kedua, budaya pembelajaran dan disiplin. Ini kita kena bentuk kat sekolah kita ni. Budaya belajar ni bukan setakat bilik darjah, luar bilik darjah, bila dia balik kat stesen bas, kat mana-mana pun dia belajar. Kemudian ada disiplin yang baik dalam sekolah, luar sekolah, begini. So yang ini kita bentuk. Cakap memang mudah lah kan. Tapi bila nak bentuk budaya belajar dan disiplin ni susah. Saya ingat lagi saya di Padang Pior kira-kira. Tapi bila saya pergi ke Damak tu, mula-mula saya pergi, budak-budak balik sekolah kat luar pagar bertumbuk. Sana ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kelantan, ada Pahang, ada Jawa pun ada. Balik sekolah bertumbuk sampai saya tak boleh. Jadi macam mana saya nak buat? So saya kena bentuk disiplin dia melalui aktiviti co-curriculum. Sebab tu kat Damak tu saya bina camp Bukit Buluh. Camp saya bina besar sehingga boleh disewakan camp tu. Sehingga boleh buat package. Tapi yang penting bila saya bina camp itu, budak saya sendiri, pelajar saya itu boleh johan peringkat kebangsaan, Kadet Bombot.
Boleh pergi Karambunai Sabah. Boleh jadi ketua platoon terbaik. Budak yang nakal inilah yang tolong saya. Ya, bukan saja menang peringkat kebangsaan, tapi tolong mengecat sekolah, tolong bagi baju sawit, tolong bagi makan ikan dan sebagainya. Masa saya mula-mula buat camp Bukit Buluh, saya diperli oleh arwah PBD. Ya. Tak sebut nama lah. PBD Jantung dulu. Dia beli. Sekolah ni bukan nak jadi sekolah askar dia. Sebab saya buat camp, ada kawat, gitu-gini dan sebagainya. Tapi akhirnya, bila ada camp tu, budak dah berjaya sampai peringkat kebangsaan, Cadet Bomber, bukan Pahang kita menang peringkat kebangsaan. Jadi semangat dia semakin tinggi, disiplin dia pun makin tinggi. Bila disiplin makin tinggi, maka keputusan periksa SPM pun mencacak naik. Ya, menjalan. Saya ingat lagi, saya hanya kalah SPM dengan sekolah agama tahap dengan sekolah Padang Sejanah sebab di sekolah rancangan hal. Kita dapat nombor 3. Daripada biasanya tempat ke-7, ke-8 dan sebagainya. Itu mencacak naik. So maknanya kita kena gunakan pelbagai cara untuk membentuk budaya belajar dan disiplin. Bentuk co-curriculum melalui co-curriculum boleh bentuk disiplin. Kemudian pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran dia main peranan juga di sekolah. Budak Felda, persekitaran Felda macam ni. Banyak mak rempit, banyak isyak hukum dan sebagainya. Macam mana kita nak betulkan, nak adjust sikit? Macam saya nak larang budak di Felda, nak larang isyak hukum. Susah nak larang. Kat sekolah betul lah. Tapi saya warning, jangan isap rokok ke sekolah, dapat tangkap, kita akan denda. Kita akan gantung. Kita akan buang sekolah. Kat luar sekolah pun, sama juga. Kalau kita jumpa, kita akan ambil tindakan. Tapi kita bagi tahu awak berjaga. Anak tuan isap rokok, tak kira dalam sekolah, luar sekolah, kita nampak, kita akan ambil tindakan. Tapi kita tak boleh harap. Jadi sebab tu kalau dia nak isap rokok, dia pergi ke sawit dalam-dalam ke. Kat mana-mana menyorok, lantak dia lah. Tapi kita sekurang-kurangnya boleh mengurangkan. Dan pengaruh persekitaran itu kita boleh bendung dia, ya, supaya sekolah kita tidak terpengaruh sangat dengan gejala-gejala yang tidak sihat yang berlaku di luar sana. Kalau sekolah dekat tepi nelayan, beza juga. Contoh lah kan, saya masa di kampung, di Selangor, sekolah nelayan, berbeza. Kalau di tempat kita, di Felda dan sebagainya, kita bagi, kalau pelajar miskin, baju koyak-koyak, kasutlah kita bagi derma, belikan baju, okey dia boleh terima. Tapi, dekat kampung saya, kita bagi bantuan ni, belikan kasut, belikan baju, bila anak balik ke rumah, dia datang ke sekolah, dia marah cikgu. Pasal apa pun bagi anak dia baju, ya, kasut dan sebagainya, ni ingat dia tak mampu. Jadi, kita pula kena marah. Padahal kita niat kita baik nak membantu, tapi disalahartikan. Itu kadang-kadang. So kita kena faham situasi ini. Kalau nak membantu dia, buat macam mana? Orang Felda buat macam mana? Nelayan buat macam mana? Orang pulau buat macam mana? Orang asli buat macam mana? So itu pembentukan budaya. Maknanya nak bentuk budaya ni, kita nak memenangi hati bukan saja cikgu-cikgu, staf, pelajar-pelajar, ibu bapa, ya, dan masyarakat sekitar. Okay, itu perkara yang kedua, pembentukan budaya. Okay. Yang ketiganya ialah iklim. Ini saya tak sentuhkan gambar-gambar. Okay, iklim ya. Budaya dengan iklim ni perkara yang beza. Tapi selalu kita sebut sekali lah kan. Budaya dan iklim sekolah. Iklim ni ialah suasana yang kondusif. Kita rasa seronok bila kita pergi sekolah. Macam mana kita nak suruh cikgu-cikgu kita, pelajar kita, ibu bapa seronok datang sekolah? So, ada persekitaran fizikal yang kondusif. Maknanya sekolah cantik, sekolah bersih, sekolah ceria, alat banyak, terjaga. Kemudian persekitaran sosialnya. Kadang-kadang kita jadi pengetua banyak pula buat fizikal, sibuk tak tanam bunga, sibuk nak buat taman gitu gini. Tapi jangan, boleh, bagus benda tu, tapi janganlah terlebih-lebih kat itu pula, fokus. Persekitaran sosial. Maknanya pergaulan dalam sekolah itu sendiri. Rasa saling harga menghargai, rasa dihormati,
saling percaya mempercayai, ada perasaan kasih sayang dalam tu. Barulah wujud iklim komunikasi yang positif. Kan? So itu sebab persekitaran sosial seronok. Karena sarjana sekolah tu cikgunya banyak bergaduh sama sendiri gitu gini dan sebagainya, rasa tak seronok lah pergi sekolah. Saya bila saya jadi pengetua, ini antara yang saya selalu tegaskan, yang saya selalu nak bentuk supaya cikgu bila datang ke sekolah tu rasa seronok. Saya pun rasa seronok sebab saya saudara jauh kan. Bila pergi sekolah, cikgu-cikgu tu lah sedang menjadi kawan saya dan juga saudara saya. Kalau kita sakit pun dia lah yang akan tolong hantar ke hospital. Nak tunggu saudara kita datang jauh. Daripada Kedah, daripada Selangor, daripada Johor, sebagainya. Ya. Janganlah mendengki antara satu sama lain. Tengok orang tu lebih sikit daripada kita, dia dengki. Orang tu pandai cakap, dia tak pandai cakap, dia dengki. Orang tu ada gelang besar, subang besar, dia pun dengki. Kalau kita nak besar, kita belilah besi rantai ke, basikal ke apa, letak kan. Jangan dengki lah, tak payah dengki-dengki ni. Masing-masing ada rezeki masalah. Kemudian perkembangan pembudayaan ilmu. Mesti ada kat sekolah lah. Sebab kita institusi pendidikan, sekolah. So ada perkembangan pembudayaan ilmu. Ya, suka membaca, budaya membaca. Budaya nak sambung, nak tambah ilmu pengetahuan. Cikgu-cikgunya nak sambung belajar, nak buat kajian, nak buat research apa sahaja, bagaimana. Kan? Kemudian penggunaan bahasa kat sekolah tu pun penting juga ni. Tengok kan? Penggunaan bahasa kat sekolah tu, Cikgu Sardi maknanya ada setengah sekolah tu, cikgunya cakap je double meaning. Bahasa guna bahasa kasar. Otak kuning. Jadi kadang-kadang ada setengah orang, dia rasa tak selesa. Pergi kat kantin je, borak pun lain macam. Tak selesa. Jadi itu yang kita nak bina. Supaya semua orang rasa selesa di sekolah tu. Bahasa yang digunakan itu lemah lembut, betul kata. Seronok lah. Bukan tengok seronok. Tak semestinya lembut. Tapi kadang-kadang bila kita pergi tu, kita rasa seronok, rasa mesra, gitu dan gini dan sebagainya. Kalau saya, macam saya bercakap dengan Wan, santai, ya, supaya rasa mesra, rasa seronok. Kalau tidak tak berani tanya, tak berani nak cakap dan sebagainya. Okay, ya. So itu, dia iklim sekolah ni akan mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. So itu dia. Okay. Jadi itulah perkara yang kedua, yang ketiga, iaitu budaya dan iklim sekolah. Okay, ada pertanyaan? Saya buka. So ni. Assalamualaikum Tuan. Masalah. Saya Cikgu Said di SMK Trian 3 Tuan. Said Hairun ya. Ya, gini saya tertarik dengan Tuan punya penceritaan berkaitan dengan Felda. Saya ni kawasan Felda lah, Trian 1, Trian 2, Trian 3, Trian Bera Selatan dan sebagainya. Baik, saya mohon Tuan detailkan sedikit bagaimanakah Tuan menyantuni peneroka-peneroka Felda ni bagi menyumbang kepada PIBK di sekolah dan seterusnya menjadi pemangkin kepada kecemerlangan menjadikan sekolah tu sekolah berkesan Tuan. Pengalaman Tuan di Jelantut lah. Terima kasih. Okey, ni Felda apa ni? Trian 3. Okey, budak yang sekolah Saya Triang Tuan, Triang. Ya. Okay. Budak yang sekolah kat Triang ni budak Felda mana? Triang 1, Triang 2, Triang 3, Kumai, Triang Bera Selatan 7. Oh, banyak. Maknanya banyak Felda Banyak. lah. Okey, dia macam ni. Style feeder dia 4 atau 3 lah Tuan. Okey. Dia macam ni. Pertama sekali, peneroka ni, dia datang daripada masa zaman saya dulu lagi dah tua kan. Masa tu tahun 90-an. Dia semangat kenegerian tu masih lagi menebal di kalangan peneroka-peneroka ni. Sebab peneroka-peneroka ni datang daripada Pahang, Kedah, Johor, Selangor, Kelantan dan sebagainya. Dia bawa budaya masing-masing. Jadi
Bila bawa budaya masing-masing ni nak membentuk satu budaya, dia memakan masa yang lama. Tapi hari ni dah tahun 2020 dah, 2021. Saya ingat Felda ni dia dah ada satu budaya sendiri. Dan kebanyakan anak-anak mereka pun dilahir dah di Felda itu. Dah masuk dah ni generasi yang ketiga, keempat lah. Jadi dia ni penderoka ni dia very structured. Structured ni kena apa? Dia dah ada JKKR. JKK apa? Felda tu lupa. JKKR. Jadi JKKR ni dia ada Betul tuan, JKKR. Sekarang ni dia panggil Tok 4 kan, Tok 4. Oh, dia dah jadi kampung balik dah Dia dah serah tu jadi kampung balik. Kalau dia ada JKKR. Tapi dia biasa dia dah ada jawatan kuasa tu. Dia ada Tok 4, dia ada naib pengurusi, dia ada setiausaha biro-biro itu biro ni. Dia berbeza dengan kampung tradisional. Felda ni dia dah ada biro-biro. Kalau bab kenduri kendara ni pun, dia dah ada pakai blok-blok dah. Saya ingat lagi saya di Padang Pion, bila saya buat majlis, dia kata cikgu buat majlis lah. Bab-bab makan ni kita orang urus. Sembelih 2 ekor lembu dia orang urus, dia masak semua. Dia ada blok-blok yang masak. Dan kita tahu beres saja. Okey. Saya menerapkan gini, masa saya di Padang Pion, sekolah, program masyarakat masuk sekolah. Saya galakkan supaya ibu bapa ni datang ke sekolah. Dan saya nak dianggap sekolah itu milik mereka. Dia kena beri kerjasama kepada sekolah. Sebab itu bila kita buat kelas tambahan, program-program kurikulum, kelas tambahan, dia terlibat. Bila buat sukan, dia terlibat. Bila buat apa saja gotong royong ke, dia akan terlibat. So saya akan panggil jawatan kuasa permuafakatan sekolah yang terdiri daripada pihak sekolah, PIBG, tadi ketua-ketua kampung ni, kalau dulu JKK, JKKR, kemudian pengurusan Felda dan juga agensi-agensi yang ada di sekitar. Kita panggil sekali. Saya bagi contoh lah, bila saya buat program Mensa Group, saya nak ramaikan grade 1 kan. Biasa sekolah saya tu grade 1, 3 orang, 4 orang. Jadi tahun itu, saya nak grade 1, 40 orang. Dia kata. Kejut cikgu, sebeliak dia mata. Dia takkan daripada 4 orang jadi 40 orang. So saya kata kita buat Mensa Group. Mensa Group ni 40 orang kita pilih, kita bagi kepada 5, 8 kumpulan lah. Tapi saya kata ke cikgu, pilih seorang yang bagus mengetuai kumpulan. Dan setiap kumpulan tu pastikan bahawa lokasi dia tinggal tu berhampiran antara satu sama lain. So saya ada Felda Padang Pion dan juga Felda Sungai Retang. Bila balik sekolah, tak ada kelas tambahan dan sebagainya, mereka ni akan belajar bersama-sama. Kalau dia ambil 10 saja SPM, kita minta PIBG belikan dia 10 buku rujukan. Untuk pelajar ni. Buku soalan tu. Buku soalan baru RM2.5 satu. Kalau seorang baru RM25. So PIBG belikan semua. Untuk 40 orang ni, seorang 10 biji. Jadi balik sekolah, dia akan duduk dalam grup masing-masing, berbincang. Okey. Pada waktu siang dia berbincang di sekolah. Tapi pada waktu malam, cikgu Karun pada waktu malam, dia tak boleh pergi ke Padang Pion tu sebab jauh kan. Jauh. So saya bincang dengan sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat. Kalau kelas tambahan tu malam, saya buat di sekolah agama rakyat di Sungai Retang. Jadi kita buat win-win situation. Kita pergi ke, saya bincang dengan pengetua sekolah agama. Saya kata saya nak pinjam sekolah tuan untuk buat kelas tambahan pada waktu malam. Saya tolong buatkan lapik meja, saya tolong cat, saya tolong ganti bal lampu ni, terbakar semua.
Jadi dia setuju. Sebab budak-budak tu pun dulu bekas budak dia juga. Jadi sambil kita buat kenalan, sambil kita membantu menceriakan sekolah dia. Dan ibu bapa dia tolong jaga budak-budak ni. Dan ada setengahnya buat di rumah masing-masing pun ada. Tapi kalau kelas tambahan, kita buat di sekolah lah. Tapi kalau yang mensa, yang dia belajar bersama-sama, dia akan buat rumah ke rumah. Dan cikgu tak ajar ke rumah-rumah. Jadi dia belajar sama sendiri, kalau tak faham, besok baru dia tanya. Jadi yang jaganya ialah ibu bapa masing-masing. Tapi nak menyantuni penderoka ni, kita kena panggil lah datang sekolah. Kita kena bagi tahu dia, ini tujuan program ni untuk pastikan anak dia dapat grade 1, kita sama-sama. Pihak sekolah, cikgu ajar, malam tuan-tuan dan puan tolong jaga dan sebagainya. Ya? Jadi itu yang kita buat. Dan akhirnya tahun itu 41 orang grade 1, lebih pula. Ada ibu bapa yang peka kan, dia kata anak dia tak masuk mensa group, boleh tak dia buat group dia? Buat, tak ada masalah. Yang penting dia jaga, tolong jaga anak dia. Cikgu pun kerja tak buat. Sukan bersama juga. Sukan tak ada duit. Saya pun belah minta cikgu buat senaraikan. Satu acara RM9. Siapa nak sponsor. Nanti siapa yang sponsor, saya masuk dalam buku program nama dia. Okey, 100 meter disponsor oleh ni, lompat tinggi disponsor oleh ni. Masa penyampaian hadiah, panggil mak bapak yang tolong sampaikan hadiah. Pegawai sukan pun belia-belia yang jadi pegawai sukan. So cikgu-cikgu hanya aturkan program, sediakan peserta, buat penyampaian hadiah. Yang acara sukan tu buat lain semua, buat rumah sukan. Zaman dulu ada rumah sukan kan, hiasan rumah sukan. Penderoka je yang buat, yang datang buat. Okey ya. So Cik Khairul, untuk penglibatan ibu bapa ada 6 jenis. 1, kerjasama ke ibu bapa. Yang keduanya, kerjasama dari segi komunikasi. Yang ketiganya, kerjasama dari segi kesukarelawan. Betul kan? Yang keempat, penglibatan pembelajaran di rumah. Yang kelima, penglibatan membuat keputusan. Kan? Macam tadi, keputusan ni, dia pun terlibat sama. Jadi dia seronok nak buat mensa group ke, nak buat sukan ke. Kemudian yang keenam, penglibatan kolaborasi dengan komuniti. Maksudnya dia kerjasama. Jadi sebab tu pengetua-pengetua kena ngeteh-ngeteh lah kat kedai. Ya, kenduri kahwin, pergilah. Ada kematian, pergilah. Ya. Jadi kita sentiasa ada di mana-mana. Ada di tempat kenduri, ada di pasar, ada di masjid. Ya, gitulah. Ya, lebih kurangnya. Terima kasih. Terima kasih Tuan, jelas. Terima kasih Tuan, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey, saya teruskan lah. Dia tak boleh soal banyak, soal satu kan panjang. Okey, yang keempat ni perancangan strategik. Okey, perancangan strategik ni IAB dah selalu terang kan. Ya. Dia kena bermula daripada pemikiran strategik, kemudian kita membuat keputusan strategik dan akhirnya kita buat perancangan strategik. Cuba apa yang saya nak tegaskan, bila kita buat perancangan strategik ni, dia kena sesuaikan tau dengan keadaan sekolah kita. Contohnya kan, Seri Bera tak sama dengan Triang. Triang tak sama dengan Semomoy masuk Bera. Semomoy masuk Bera ke Kemayan? Mengkarak pun tak sama kan. Jadi beza-beza. So, kita jangan tiru-tiru lah. Bila saya pergi satu sekolah, sebelum saya datang tu, pengetua lama tu dia dah buat program. Jadi saya kaji program yang pengetua lama tu buat. Kadang-kadang program yang dia buat tu tak memberi impak pun. Jadi saya tak boleh terus follow through je. Ataupun saya meneruskan legasi dia, tak boleh. Kalau saya tengok program tu, grade 1 tetap 3 orang, 4 orang. So saya kena ubah program tu buat satu program yang lain. Yang boleh melonjakkan. Tadilah saya buat mensa group. Kalau sukan tu buat program jago. Ya. Jadi saya kena tengok setiap program itu mesti memberi impak yang besar kepada kita. So kita kena fikir
Lepas kita fikir, kalau kita fikir macam mana nak dapat A ramai. So pengetua tahu ya macam mana nak mendapat banyak A dalam keputusan SPM. Macam mana nak selesaikan murid ponteng sekolah. Jadi kita masa nak tidur tu kita dah bayang macam mana kita nak selesaikan murid ponteng. Saya pun menghadapi masalah murid ponteng dulu masa saya mula di Panabio kan. Mana murid nasib ponteng. Satu nak selesaikan dia mungkin kerana dia tak seronok lah datang sekolah kan. Bagi sekolah cantik, bagi sekolah ceria gitu. Tapi cara nak selesai paling mudah saya buat ini. Setiap pagi siapa yang tak datang sekolah hari semalam, tak datang kelas tambahan hari semalam, pagi-pagi dia mesti beratur di tapak perhimpunan. Bunyi loceng aja duduk tapak perhimpunan. Jangan sampai saya cari dalam kelas. Kalau saya cari dalam kelas, naas dia. Hari tu kena. Takut dia. Jadi, setiap kali loceng, pagi-pagi, budak yang tak datang kelas ke, tak datang kelas, dia dah beratur di tapak perhimpunan. Orang lain masuk kelas, dia kat tapak perhimpunan. Saya tanya seorang-seorang. Kalau bukan saya pun, fikir ada tuition. Kalau dia tak ada alasan yang munasabah, memang akan kena denda, akan kena rotan. Denda, cuci tandas sebagainya. Rotan. Jadi, lama-kelamaan, saya dapat mengurangkan bilangan pelajar yang tidak datang sekolah. Peratus naiklah. Ya, jadi 98%, 99%. Kalau tidak, ya, setakat 90, kadang-kadang tak sampai 90, dan sebagainya. Tapi sebelum saya buat benda ni, saya dah bagi tahu ibu bapa penjaga. Ya, ibu bapa. Maklumkan kepada penjaga bahawa kalau anak dia tak datang, kita akan tanpa sebab, kita akan denda, kita akan rotan. Sanggup atau tidak? Nak tengok anak tuan-tuan dan puan berjaya atau tidak? Kalau nak tengok, dengar. Cakap, ikut cakap pengetua. Jadi ibu bapa ni mula-mula memang dia sakit, tapi bila dia tengok yang grade 1 dah bertambah, budak-budak dah bagus, menang ke gelar, dia lepas tu pengetua cakap apa, dia ikut je. Mula-mula susah. Okey, so maknanya pengetua kena fikirlah. Ya. Kena buat keputusan. Kemudian buat perancangan yang betul. Kita punya perancangan tu mesti nak selesaikan masalah yang ada kat sekolah. Jadi kalau ada masalah, jangan buat perancangan. Mana masalah budak ponteng. Buat perancangan untuk mengatasi masalah. Masalah grade 1, grade 1 pula. Straight A tak ramai. So buat program untuk dapat straight A. Ada orang tengok orang lain buat kelas tambahan, dia buat kelas tambahan. Tengok orang lain buat itu, dia buat itu. Tapi sekadar melepas batuk di tangga. Tak buat, tak pantau, tak selia, tak nilai dan sebagainya kan. Macam mana nak dapat keputusan yang baik. So, pengetua kena fikir sampai botak kepala. Botak depan tak apa, dia banyak berfikir. Kalau bijaksana, botak belakang, dia pandai. Tapi kalau botak daripada depan sampai belakang, itu dia fikir dia pandai. Jadi kena tengok. Okey. Pengurusan tertinggi, pengetua, perancangan strategik. Kena hebat. Pengurusan pertengahan, penolong kanan, perancangan taktikal. Macam mana nak buat? Kita dah buat perancangan strategik. Saya nak ramai dapat straight A. Saya nak kita menang MSSD, Johan Daerah. So, perancangan taktikal, lepas tu kita buat lah. Perancangan taktikal, okey. Budak latih setiap minggu. Seminggu 3 kali. Latih kat mana? Alat kita sedia. Kemudian pengoperasian, pastikan benda tu terlaksana. Kalau seminggu 3 kali, pastikan budak 3 kali seminggu berlatih. Itu pengurusan bawahan lah, orang yang melaksana. So daripada peringkat tinggi, sederhana, pertengahan, kanan, cikgu sekolah, dia adalah step-step dia. Jadi situ clear. Kemudian perancangan strategi kita setahun, 3 tahun, 5 tahun. Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka pendek ni small win, kejayaan semerta. Menang balas pantun, menang lorong anti dadah, ya, menang itu, naik keputusan sikit, ya, sebagainya. Itu kejayaan sederhana, setahun. 3 tahun, kita boleh nampak dah. Okey, prestasi melonjak. SPM daripada 80 pergi 90 contoh.
Kejayaan jangka panjang, kita menang anugerah kualiti, anugerah sekolah cemerlang, anugerah berbagai-bagai lagi. 3K peringkat kebangsaan dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk sekolah tu setahun, tak ada menang apa-apa, tandas terbersih pun tak pernah menang, kantin terbersih pun tak pernah menang, ceria. Jadi something wrong lah kan. Lepas 3 tahun, kita dah nampak dah. Kalau lepas 5 tahun, tak ada menang apa-apa, tak payahlah duduk sekolah tu, tukarlah tempat lain, buat yang baru. Kan? Jadi mesti ada sesuatu yang dibanggakan di sekolah itu. Okay? Okay, itu ya perancangan strategik. Sebenarnya saya ada bercakap dengan pegawai perhubungan ni, Puan Nur Fatimah, sebab dia personal in charge untuk daerah Bera. Dia kira mak angkat lah. Kata mak pun dah tua kan. Okay, dah mak angkat lah. Maknanya untuk daerah Bera. Saya kata, okay, sekarang ni saya dah terang 2 kali. Besok kalau sekali lagi saya pergi Bera, kita bengkel. Macam mana tiap sekolah ni nak buat perancangan strategik macam ni, kan? Kita bengkel, tunjuk. Sekolah SMK, apa tu, Triang, ataupun Mengkarak. Okey, program pentadbiran nak buat apa programnya? Kurikulum, apa? Sebab kurikulum ni pun, kadang-kadang, sebab tu setengah sekolah dia tak capai. Kerana dia tak boleh nak beza antara program utama dengan program sokongan. Kan? Program utama tu mungkin kelas tambahan tu, tapi kelas tambahan tu kena betul-betul. Saya tu ada dipanggil sistem ulang kaji perdana kalau tengok. Sistem ulang kaji perdana ni, pasal 1 buat apa, pasal 2 buat apa, pasal 3 buat apa, pasal 4 buat apa. Tiap kali mengajar tu saya tunjuk, setengah jam buat apa, sejam buat apa, setengah jam akhir buat apa. Tunjuk itu. Lepas tu markah pun kita ambil. Jadi kita senang. Begitu. Itu sistem ulang kaji perdana. Yang lain itu program sokongan, sesi motivasi, ya, sentuhan sanubari, program dalam cuti, solat hajat, majlis itu, majlis ini, itu semua program sokongan. Program sokongan ni kadang-kadang dia hanya menyokong kepada program utama. Yang penting program utama tu. Sebab tu kita sibuk dengan program sokongan, akhirnya tak memberi impak kepada kejayaan sekolah, kecemerlangan sekolah. Okey, ni ambil masa yang lain lah nanti. Ya, masa yang lain, masa free-free nanti kita boleh jumpa. Okey. Yang kelima, pelaksanaan program. Kita laksanakan program, jangan kita rancang ini cantik-cantik dalam file, lepas tu kita tak laksanakan. So, pelaksanaan program ikut perancangan. Komitmen dan motivasi yang tinggi. Bila kita buat sesuatu tu, kita buat sungguh-sungguh. Bukan sekadar hangat-hangat tai ayam. Ataupun just nak follow orang yang dulu. Orang dulu buat, kenapa kita tak buat? Tapi kadang-kadang yang saya sedih, bila saya tukar ke sekolah lain, sekolah yang saya tinggal tu hancur. Aduh, sedih. Jadi nak bawa orang datang pun dah malu, tak tahu. Tak nak tunjuk. Ada setengah sekolah saya tinggal tu okey. Ya. Saya tak malulah kalau bawa pergi pun. Tapi ada setengah sekolah, benda yang saya buat yang cantik dah tak ada. Jadi malam. Tapi pengetua yang ganti saya tu, mula-mula bukan main. Oh, nak buat ni, pengetua dulu tak berapa bagus lah. Saya nak buat gini lah baik. Tengok 2 tahun, 3 tahun, hancur. Semua tak ada. Jadi cakap tak serupa, fikir. Kemudian penyediaan keperluan sokongan. Jadi kita kena sentiasa sediakan. Kalau kita nak buat perancangan, dah ada perancangan, program nak buat, kita kena sediakan keperluan sokongan supaya program-program itu dapat dijalankan dengan lancar. Kemudian sistem penyampaian yang berkesan, delivery system. Sebab tu kita selalu fikir Blue Ocean Strategy. Ya, BOSS ni. Ataupun kalau di tingkat kebangsaan dia ada NBOSS. Ya, National Blue Ocean Strategy. Tapi tak apalah, kita kat sekolah ni fikir pasal kita nak buat benda-benda yang memberi manfaat dan ada hasil. So kita teroka peluang yang belum ada persaingan. Tak payah nak berlawan buaya. Saya dulu kajian tu, mana ada buat gimnastik, kita buat gimnastik. Dah tentu juara daerah. Lepas tu baru pergi peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Di Damak, hutan. Saya buat camp.
Sebab saya nak bangunkan kawasan sekolah, ada tempat yang semak lagi, saya tanam pokok sawit 250 pokok lebih kurang 5 ekar. Lepas tu kat Caruk tu, tempat yang berpaya tu, kita buat kolam ikan. Kerana itulah kesesuaian yang ada di sekolah tu. Jadi menjadikan persaingan tu tak relevan. Saya tak bersaing sama siapa. Kita tak bersaing. Apa hebatnya SMK Tria? So mungkin ada kehebatan lain. Tak payah bersaing. Dia bangunkan yang itu. Jadikan niche area. Membuat kelainan dan menjimatkan kos. Kan? Melakukan inovasi baru. Inovasi itu mesti nak selesaikan satu perkara. Berusaha dengan mencari pelanggan baru. Mencari peluang kolaboratif dengan pihak-pihak luar. Kolaboratif ni banyak. Macam saya buat Cadet Bomber. Yang melatih budak saya, Cadet Bomber ke Pandu Putri, yang latih ialah bomber, polis, askar. Saya buat rugby kat Bentong. Cikgu saya tak berapa pandai rugby. So saya bawa cikgu daripada sekolah lain, latih sekolah lain. Saya beli kugiran. Cikgu saya tak pandai alat muzik. So kita jemput orang luar, belia untuk tolong latih. DK Barat tak berapa pandai nak buat DK Barat. Walaupun ramai cikgu Kelantan, DK Barat, tapi standard tu tak sampai peringkat kebangsaan. So kita panggil yang daripada yang profesional punya, datang ajar. Dah gitu. So kolaboratif macam ini sangat penting. Okay, so kita gunakanlah semua yang ada di sekolah. Manpower ke, mesin ke, environment ke, material ke, method ni untuk program yang ni. So itu dua perkara. Perancangan strategik dan juga pelaksanaan program yang dirancang. Okey. Saya buka kepada sebarang persoalan. Silakan. Puan Hasnah, daripada sekolah mana? Puan Hasnah. Oh, hilang Puan Hasnah. Sila, Cik siapa? Cik Muhammad Suhardi ada apa? Katanya? Boleh tanya apa ya? Tadi bercakap pasal perancangan strategik dan juga pelaksanaan yang berkesan. Ada apa namanya? Puan Ramah ni ada. Pengurusi MPSM. Ada apa Puan Ramah? Tak dengar suara ke? Tak ada. Tak ada. Sekolah hebat. Tapi masalah pengetua ni biasanya nak mengurus guru-guru muda yang tak cana lah, yang tak ada passion mengajar ni tuan. Pada saya lah itu. Okay. Kalau kita tegas sangat, takut dia lagi menjauh lah. Kalau kita bagi tindakan tata tertib dan sebagainya, lagi dia jauh lah. Tapi kalau nak asyik nak ujuk je, tak mampu juga tuan. Itulah masalah guru-guru baru yang tak ada passion mengajar. Itu dipanggil sebab tu untuk guru-guru baru ni dia gini, kita perlu selalu berdamping dengan dia. Selalu berdamping dengan dia tu bukan damping gitu-gitu dan sebagainya kan, tapi maknanya motivation tu kita kena selalu bagi. Kita kena beri penegasan tentang ciri-ciri guru yang berkesan. Antaranya they must have a great passion to work. Dia mesti ada kegairahan untuk bekerja, guru-guru baru ni. Jadi masalah guru-guru muda ni, dia masuk dalam kategori yang tadi itulah. Kalau saya tengok, saya balik kepada ni. Ini tajuk lain dah ni. Tapi sebab Puan Ramah sebut yang tu, ni kan, dia kategori pelajar, dia tak tahu. Tapi dia
banyak kena tunjuk ajar. Maknanya yang penting dia nak kerja lah. Kalau tak nak kerja, maknanya kita kena bagi tugas dan timeline yang dia kena siapkan. That's why kita kena pantau. Macam saya lah kat sini kan. Bila saya setahun kat sini kan, saya perhati je pekerja saya. Contohlah pekerja saya kan. Pekerja saya ni kebanyakannya orang asli. Saya tengok budaya dia orang asli. Kalau saya nak suruh dia kerja, saya kena bagi satu-satu arahan. Kalau saya arah buat benda ni, dia akan buat benda tu je. Dia tak akan buat benda lain. So saya kena kata, okey, lepas buat ini dah siap, sekian hari bulan, awak buat sini pula. Sekian hari bulan. Baru saya tengok dia bergerak lah. Kalau tidak dia buat satu-satu je. Jadi masalah guru muda ni pun sama juga. Masa saya di SMK Padang Piul, ketika saya dapat sekolah harapan negara tu, saya ada 70 orang cikgu. Tapi 22 orang ialah cikgu GSTT lah. Masa tu GSTT. Sekarang ni saya tak tahu dipanggil apa. Guru sandaran tidak terlatih. Guru sementara. Guru GSTT ni kebanyakannya ialah guru-guru lepasan SPM ataupun lepasan degree. Yang keluar degree tak ada kerja tu, ada pun STPM lah. Yang saya temu duga sendiri, dia ambil ngajar. Dia tak ada option apa-apa pun cikgu ni. Cikgu ni, budak keluar universiti tak ada kerja, kita temu duga, kita ambil. Lepasan SPM tak ada kerja, yang kita temu duga, kita ambil. Lepasan STP tak ada kerja, kita temu duga, kita ambil. Dia tak ada option apa-apa, tidak pernah dilatih untuk menjadi guru. Jadi pengetua lah, saya lah yang kena melatih dia. Okey. Kelas tambahan pun saya gunakan mereka ni untuk mengajar. Kalau mengajar matematik, awak ajar macam ni. Ini tajuk dia, cara mengajar macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya kena tunjuk. Okey. Kalau sukan ni, okey, saya nak awak jaga budak-budak ni, awak ikut program ni. Pertama, pemilihan bakat. Yang kedua, kita tetapkan sasaran dia, target tahun bila dia nak capai. Okey, kemudian latihan terancang tu seminggu awak latih 3 kali. Lepas tu ambil data dia. Sebulan sekali ujian, test, gitu gini. Kemudian sebelum bertanding, bagi semangat pasukan. Lepas tu bertanding. Lepas bertanding, ada skim insentif, gitu gini. Lepas tu penilaian. Jadi saya kena atur cikgu-cikgu baru ni macam ni. Follow. Tapi ada juga yang susah. Yang kadang-kadang dipengaruhi oleh guru lama yang malas. Dia terpengaruh pada tu. Saya pun panggil, dekatkan dengan kita. Saya bagi tahu dia. You nak jadi cikgu yang rajin ke? You nak jadi cikgu yang malas? Kalau you nak jadi cikgu yang rajin, ambil contoh cikgu yang rajin. Kalau you ambil contoh cikgu yang malas, you akan jadi pemalas. Orang muda ni tak boleh jadi, ambil contoh guru yang malas. You akan jadi cepat dead food, jadi kayu mati. Orang kata you akan tua sebelum usia. Usia muda tapi dah perangai macam tu. So kalau nak melentur buluh, biar dari rebungnya. Maknanya saya dulu jadi cikgu, pengetua saya ajar. Kalau muda-muda rajin, insyaAllah sampai tua akan jadi rajin. Tapi kalau muda-muda dah malas, sampai tua lah, dia akan jadi malas. Guru muda ni perlu dibanyakkan motivasi, ya. Perlu dibanyakkan tunjuk cara kerja, perlu diberikan panduan-panduan, ya, yang sewajarnya lah. Tapi kalau kita dapat exploit, ya, dia punya tenaga dan itu kita insyaAllah lah, ya, kita boleh menggunakan tenaga dia itu untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah. Itulah sedikit panduan yang saya boleh berikan. Malahan saya ingat lagi masa di Padang Piul tu, cikgu-cikgu saya ni, cikgu sementara ni, GSTT ni, dia lagi banyak beri sumbangan yang besar, ya, kepada pembangunan sekolah.
Berbanding cikgu-cikgu yang dah otai-otai, yang dah lama, lutut pun dah sakit, gitu-gini kan. Nak menyimen pun saya banyak guna cikgu-cikgu muda ni. Okey Maramah, sedikit. Saya teruskan lah. Okey. Okey Tuan, terima kasih. Sama Okey. Ini tadi perancangan pelaksanaan. Yang keenam, ya, sebagai pengetua kita kena kreatif dan inovatif untuk selesaikan masalah. Ini pendekatan dalam menyelesaikan masalah tu kena. Apakah pendekatan ni? Biasa kita bila ada masalah, kita kena ni ya. Guna tu. Kita kena teroka masalah tu. Kemudian kita kena bina. Bila masalah ni, okey, kita kena bina matlamat akhir yang kita nak. Matlamat akhir kita selesaikan masalah tu kan. Jadi kita bila nak selesaikan tu, kita cari idea. Pilih idea tu. Sebab tu kita perlu brainstorming. Oh, cikgu ni beri cadangan ni, cikgu ni beri cadangan ni, cikgu ni beri cadangan. Lepas tu, lepas brainstorming, kita buat pilih idea yang terbaik. Kemudian kita laksanakan strategi tu. Bila kita laksanakan strategi tu, kita kena nilai dan membuat tindakan susulan. Maknanya bila kita laksanakan program itu kan, kita nilai. Pada peringkat pertengahan tu kita nilai. Kalau agak-agak program tu nampak macam tak berjaya, kita kena ubah lah. Buat penambahbaikan. Ataupun kita boleh stop, ya, buat program lain. Jadi sebagai pengetua kita kena berani membuat keputusan tu. Malahan kita berani stop, berani ubah. Jangan kita tidak ada keberanian itu. Bila kita tak ada keberanian itu, mungkin idea itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ataupun program yang kita buat itu tak akan capai matlamat akhir yang kita perlukan. Kan? So kita perlu ada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. KBKQ. Kreatif dan inovasi dalam pengurusan. Satu kan. Satu lagi, kreatif dan inovasi dalam PDP. Dalam pengurusan kita nak pastikan program yang dijalankan relevan dengan matlamat yang nak dicapai. Kalau PDP ni, kita nak pastikan pencapaian kemenjadian belajar kita ya, dalam akademik. Jadi itu dia. So kita kena, otak kita kena sentiasa berfungsi ya. Otak kiri, otak kanan, critical thinking, creative thinking. Tapi saya percaya, walaupun teori-teori kata begitu, setiap orang ni dia ada critical thinking dan ada creative thinking. Ada otak kiri dan juga otak kanan. So kalau kita guna kedua-dua otak ni, dia akan balance lah. Ya, dia akan timbul idea, creativity untuk nak selesaikan masalah. Dia jangan tak ada otak ya. Otak kiri, otak kanan kena guna. Jangan tak ada otak. Tak ada otak tak guna kan. So kita kena sentiasa berfikiran. Okay. Masalah tetap ada ya. Betul ya? Masalah memang ada. Mana-mana pun ni masalah. Sebab tu kalau orang tanya saya kan, dia kata sekolah dia susah lah, itulah ini. Memanglah saya kata, kat mana-mana pun pergi. Saya dah rasa semua jenis sekolah. Sekolah Felda sudah. Sekolah kampung, pekan kecil, pekan koboi, kampung tradisional saya sudah. Sekolah rancangan khas saya sudah. Sekolah belajar. Sekolah sama penuh, sekolah agama saya ngajar. Sekolah agama tahap. Sekolah teknik, saya jadi pengetua. Ya. Jadi saya rasa semua sekolah keadaan tu, saya tahu sekolah mana yang paling susah. Jadi kalau tuan mengatakan sekolah susah, saya dah marah. Dapat sekolah harapan ni. Tapi saya banyak-banyak sekolah tu, saya selalu sebutkan. Antara sekolah yang paling suka saya nak mentadbir ialah sekolah teknik. Kerana cikgunya ada 3 jenis kepala tu lah. Satu cikgu akademik, kemudian ada cikgu kejuruteraan, teknikal, engineer semua kan. Kemudian cikgu vocational, cikgu kemahiran. Perangai pun beza-beza. Perangai yang beza-beza ni saya nak budayakan, nak jadi satu perangai. Itu saya ambil masa yang panjang. Tapi sekolah biasa tak ada begitu. Budak pun sama juga, 3 jenis. Budak teknik, budak pandai. Budak vocational, budak sederhana. Budak kemahiran, langsung tak boleh membaca, menulis, mengira. Perangai berubah-ubah. Nak jadikan satu budaya. Nak jadikan satu budaya. Susah. Sebab itu,
Tapi akhirnya dapat juga sekolah harapan negara. Tapi saya perlu kreatif lah. Cikgu-cikgu perlu kreatif nak selesaikan isu. So satu masalah kalau kita fokus betul-betul, insyaAllah macam titik hitam ni lah. Di sekitarnya ada kabut kan. Tapi kalau kita pandang titik hitam lama-lama, kabut di sekelilingnya akan hilang. So masalah pun begitu. Kalau kita fokus betul masalah tu, lama-lama masalah tu akan selesai. Betul ya? Tak percaya tanya Piramli. Okay, ya? Yang ketujuh. Okey, ada nak tanya kreativiti ni? Dan inovasi. Kalau ada tanya lah. Boleh tanya. Dia satu masalah. Setiap masalah tu ada penyelesaian. Tapi cara penyelesaian tu lain-lain ya. Lain sekolah, lain cara. Lain masalah, lain cara selesaikan. Dan setiap program yang kita buat tu, kadang-kadang tak perlu panjang pun. Bila masalah tu dah selesai, okey lah. Program tu kira done lah. Kita buat program lain. Tak perlu sepanjang tahun sebagai contoh. Okey, yang ketujuh, pemantauan dan penyeliaan yang berkesan. So, pemantauan dan penyeliaan pengurusan satu. Kan? Kemudian penyeliaan dalam bilik darjah, itu satu perkara. Dia ada pantau dengan selia tu lain. Ya. Pantau tu, tengok-tengok umum sambil lalu, sambil-sambil potong pokok bunga, tengok kelas kosong ke tidak, budak jalan tak tengah padang, ada orang main ke tidak, itu gini dan sebagainya kan. Tapi kalau penyeliaan, kita akan tengok objektif dia, aktivitinya, ya, rumusannya, semua dah detail lah. So adalah instrumen yang kita gunakan. Kemudian pemantauan dan penyeliaan peningkatan profesionalisme. Ini lebih kepada cikgu-cikgu kita, staf kita. Mesti ada peningkatan profesionalisme. So kita pantau. Macam tadi lah cikgu baru. Macam mana kita nak train. Cikgu yang lama sikit. Macam mana kita nak tingkatkan keilmuan dia. So yang ini kadang-kadang kita macam saya pun sama juga dengan IB ni. Besar IB. Kadang-kadang saya boleh bercakap secara umum. Tapi ada setengah orang saya kena panggil personal. Saya kena cerita. Cerita pun kadang-kadang saya bawa ke lain dulu. Nak bagi dia clear. Apa sebenarnya yang saya nak. Saya kena bagi contoh ni, bincang dengan dia. Dan akhirnya saya baru buat satu ketetapan. Satu keputusan bersama. Sebab kadang-kadang nak bagi dia nampak tu makan masa. Dia tak nampak apa yang pengarah nak. Dia tak nampak apa yang pengetua nak. Kan? Lama cerita borak, bagi contoh gitu gini, ya, bagi simulasi, akhirnya baru dia nampak. So kita kena pantau dan selia program-program yang kita buat supaya program tu ikut sebagaimana yang kita rancang. Okay. So proses pemantauan macam biasa. Mesti ada pra pemantauan. Ya, kita bincang dulu apa yang kita nak pantau. Kita pantau. Kemudian pasca pemantauan kita bincang kelemahan, kebaikan, kekuatan dan sebagainya. Kemudian laporan pemantauan dan penambahbaikan. Tujuan kita pantau itulah penambahbaikan. Selia pun sama. Tapi pantau dengan selia ni, orang kata selia ni dia lebih klinikal lah. Lebih detail. Lebih terperinci. Ada instrumen yang berbagai-bagai. Ini model, salah satu model. Dalam buku saya itu ada banyak model. Ada model Glickman. Boleh guna. Tapi tujuan penyeliaan itu untuk apa? Ya, teman. Yang ke-8 ialah pentaksiran dan penilaian secara berterusan. Mentaksir dengan menyelia pun beza. Kan? Pentaksiran ni, saya boleh kata, orang ni cantik lah, ya, comel lah, slim lah, gitu gini betul. Ya. Marah-marah tak? Itu kita mentaksir orang tu gitu. Tapi kalau kita nilai dia, okey. Kita ambil ukuran, nilai dia, saiz badan, saiz pinggang, saiz itu, gitu, gini dan sebagainya. Ya. Macam kita lah sekarang ni penilaian peperiksaan SPM kan. Ialah berapa A gitu gini, berapa B, berapa C.
Tapi budak yang dapat straight A ni, pentadsiran kita macam mana? Pentadsiran dia lebih holistik. Sebab tu dia ada PAJSK, psychometric test, dia ada gitu-gini dan sebagainya. Kadang-kadang budak ni mungkin kita nilai dari segi akademiknya bagus, tapi dari segi keseluruhan, kepimpinan mungkin tak ada dan sebagainya. Jadi bila kita mentaksir tu, kita mentaksir secara keseluruhan. Budak yang dapat A tu, sebab tu bila kita katakan kategori cemerlang mesti sekian. Kategori sederhana sekian. Cemerlang, sederhana tu pentadsiran lah. Tapi kalau penilaian ni lebih kepada spesifik, detail. So jadi kaitan semua. Pentadsiran, pengajaran dan pembelajaran itu adalah untuk mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Ini saya sebut dalam PDP lah, dalam PDP. Ada model penilaian. Model pun ada banyak. Ini Tyler lah salah satu. Bila kita nak buat penilaian, kita tahu apa matlamat dan objektif program yang hendak dicapai. So, lepas tu kita akan susun kandungan. Kelas menyusun dan mentafsir data berdasarkan program. Kita susun. Kemudian kita teknik penilaian kita. Membina atau memilih teknik yang sesuai untuk menilai. Kemudian barulah kita membuat penilaian. Dan kita buat perbandingan dengan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. So tujuan kita menilai itu ialah kita nak pastikan bahawa ada peningkatan. Contohlah kan, kalau saya buat program sukan, kurikulum, budak atlet ni. So saya kena nilai bulan Januari berapa pencapaian dia. Februari berapa pencapaian dia. Sampai bulan Disember. So saya boleh tengok dia meningkat ataupun tidak. Kalau tak meningkat, kena buat penambahbaikan dalam proses tu. Sampai di ujung pun sama juga. Kalau sampai ujung tu, kita nilai, oh dia ni memang dah tak boleh pergi. Baiklah kita sayur lah, kita drop dia. Kita cari orang lain. Barulah sekolah kita boleh jadi melahirkan atlet yang bagus. Contoh adalah sukan. Okey. So saya dah sebut tadi bab 6, 7, 8. Bab 6 ialah bab kreativiti dan inovasi misalnya. Bab 7 ialah bab pemantauan dan penyeliaan. Bab 8 ialah pentaksiran dan penilaian. Ada persoalan tak? Itu tugas pengetua tu. Sebenarnya tugas pengetua ni kita kena tengok semua. Supaya program yang dilaksanakan tu berkesan. Okay, ada. Cik Kamal Zaman, ada apa-apa? Yang nak tanya? Pasal dia tidur kalau saya tanya ni, Cik Kamal Zaman kan. Dia reka. Okay, boleh? Boleh clear lah Cik Kamal Zaman? Ada yang nak tanya? Puan Timbalan BBD ada apa-apa nak tanya? Cik Zainuddin? Cik Zainuddin ada? SIP Plus. Kau nak tanya? Tapi kalau orang tak tanya ni, saya risau juga. Faham ke tak ni? Sila. Cik Zainuddin. Ada apa-apa nak tanya? Sihat ke? Tak ada ya? Ya. Cik Rosli, okey. Boleh faham ya? Okey, ini last. Yang last ialah keberhasilan program. Ini selalu saya tekankan lah. Saya kalau masa saya dekat pengarah negeri ke menterian ke baik kat BPTV, saya selalu tekankan keberhasilan program kita. Contohlah hari ini masa pandemik COVID-19, saya selalu cakap dengan bersara, kita ni kat IAB, kerja kita ialah melatih bakal-bakal pemimpin dan melatih pemimpin. Melatih pengetua lah, pengetua, guru besar, PPD ke. So saya nak, walaupun PKPB ni sedang berjalan, kita banyakkan program IAB dengan pihak sekolah. Kalau sekolah, dia kena buat PDPR dengan pelajar. Betul tak? Jadi IAB kena buat PDPR dengan PPD lah.
dengan pengetua, dengan guru besar, kena bantu. Saya kena bantu. Saya kena bantu. Ini salah satu cara saya boleh bantu. Masalah-masalah lain pun sama. Saya nak galakkan supaya IAB ni aktif membantu sekolah-sekolah. Tuan-tuan dan puan nak apa? Bagi tahu je. Nak ladap, ya, nak sesi bengkel, nak wacana, nak dialog, ya, nak berbagai-bagai lah, forum ke apa. Boleh bagi. Saya ada kemudahan, saya ada kursus-kursus yang boleh ditawarkan, dan juga kita ada kepakaran gitu. Boleh pilih. Nak bahagian kewangan ada. Nak perancangan strategik ada. Nak pengurusan co-curriculum ada. Nak apa lah. Nak semangat ke, bina semangat ke, pun ada. Ya, tak ada masalah. Ya. Yang penting saya kata IAB ni, keberhasilan dia ialah bila pengetua dan guru besar yang dilatih itu, ya, dapat mempraktikkan apa yang diajar dan sekolah dia menjadi. Ya. Sekolah dia menjadi. Sekolah dia jadi cemerlang lah. So itu tujuan IAB. So dalam keberhasilan program ni, perkara yang ke-9 ialah proses pelaksanaan program, ya, penilaian program dan model yang kita gunakan. Ya. Sebab kita selalu tengok ni ya, input, proses, output ataupun anggap kan. Proses tu adalah planning, do, check dan action, PDCA. Tapi kita jangan sok sendiri tau. Kita buat program, kita tengok outcome dia berjaya. Buat sukan meriah, hebat. Peruntukan dapat banyak, sponsor dapat banyak. Tapi tak ada seorang pun pelajar kita selepas sukan itu yang wakil daerah. Tak ada seorang pun pelajar kita yang wakil negeri, wakil kebangsaan. Kita buat program, seminar, kelas tambahan, kelas itu, kelas intensif, kelas macam-macam nama kelas kan kita buat. Tapi bila keputusan rektor keluar, tak ada pelajar kita yang berjaya melanjutkan pelajaran. Ya. Tak ada pelajar kita yang jadi usahawan, yang berjaya. Tak ada pelajar kita yang jadi pemimpin masyarakat. Maknanya dari segi keberhasilan itu tak ada semua. Walaupun program kita tu nampak macam berjalan lancar, ya, smooth, dan sampai mana pelaksanaan tu tak ada masalah sampai ke peringkat akhir. Tapi keberhasilan tu tak menjadi. So apa yang kita nak ialah macam ni. Daripada input itu, bahan-bahan yang kita ada dan sebagainya kita gunakan semua. Kemudian kita jalankan aktiviti itu. Tindakan aktiviti yang lakukan menggunakan input yang ada. Tadi saya sebutkan kita ada ada manpower, ada method, ada environment dan sebagainya tadi. So kita gunakan sepenuhnya untuk tujuan pelaksanaan aktiviti. So output ialah hasil langsung daripada pelaksanaan aktiviti. Kan? Daripada aktiviti yang ada kita dapat output. Kita boleh laksanakan kelas tambahan ini dan kita nampak kelas tambahan ini boleh dilaksanakan dengan besar berdasarkan tadi. Kemudian outcome, hasil atau kesan jangka pendek kita nampak berlaku peningkatan. Bila kita buat kelas tambahan berlaku peningkatan pencapaian pelajar-pelajar. Tapi apa yang lebih penting ialah impak, kesan jangka panjang dan sebenar yang dirancang dan diingini daripada jadi bila keputusan SPM keluar, ramai pelajar-pelajar yang skor. Ramai pelajar-pelajar yang boleh masuk universiti, yang sambung belajar. Selain itu, ramai pelajar yang berjaya bekerja, berdikari, menjadi usahawan, jadi job creator. Itu yang kita nak. Jadi, daripada kejayaan program yang kita buat tadi, kelas tambahan ataupun program apa tadi yang kita namakan ke sekolah kita tu, dia telah memberi impak kepada kecemerlangan sekolah. Orang kat luar sana dia tengok, oh sekolah ni hebat, sekolah ni budak-budak yang keluar cemerlang. Barulah kita kata
program yang kita buat itu memberi impak kepada kecemerlangan sekolah. Kalau kita buat sukan pun sama. Hasil pada sukan yang kita buat tu, budak-budak SMK Sebera ni telah menjadi pemanah peringkat negeri, pemanah archery peringkat kebangsaan. Orang pun sebut nama SMK Seri Bera, SMK Tria, SMK Mengkarok. Mengkarok. Jadi itulah. Jadi dia memberi impak kepada. Jadi kita kalau kita tengok, kita mesti sampai yang impak tu ya. Jangan sampai ke outcome tu sudah. Ada setengah sekolah dia buat program banyak, tapi tak ada dapat anugerah apa-apa pun peringkat negeri, peringkat mana. Kerana dia tak sampai kat sini. Dia cuma sampai dekat output dan juga outcome. Okey, nombor 4. So sebagai pengetua, pemimpin, kita mementingkan outcome dan juga impak. Tadi kalau penolong kanan yang ada kat sini, yang ada depan saya ni, dia lebih pada pengurus tadi. Ya. Output, pastikan benda tu berjaya. Kalau kelas tambahan tu, pastikan kelas tambahan tu berlangsung dengan baik. Kalau sukan, pastikan bahawa latihan sukan tu berlangsung dengan baik. Di bawah-bawah kita adalah penyelaras dan sebagainya. Tapi kalau sebagai pengetua, dia fikir yang ujung lah, outcome dan juga impak. Ya. Okay. So tadi saya tuan-tuan ada nak tanya tadi ya, berkaitan dengan impak ni. Kalau ada yang tak clear lah, boleh tanya, tak ada masalah. Ni je peluang yang ada. Wan Gan di mana sekolah mana? Sekolah mana Puan Gan? Saya di SMK Kemayan. Oh, SMK Kemayan. Ya. So, boleh tadi yang saya cakap tu tentang keberhasilan, impak kepada program. Ya. Sebab itu yang paling utama lah. Bila you nak cemerlangkan sekolah, you kena pastikan bahawa program yang you buat tu ialah program yang berimpak tinggi, yang memberi kesan kepada kecemerlangan sekolah. Kadang-kadang kita buat program kecil-kecil, dia sebenarnya tak ada impak sangat kepada kecemerlangan sekolah. Ya. Okay, Puan Gan, ada apa nak tanya Puan Gan? Ada? Cik Nazli? Okay. Ada? So kalau tak ada, saya teruskan. So saya dah kongsi minta. Kita pun dah kongsikan dengan tuan-tuan tentang standard kompetensi kepengetuaan sekolah Malaysia, SKKSM. Kemudian 9 strategi membangunkan sekolah. Ini yang 9 strategi yang saya terangkan hari ni lah, secara panjang lebar. Tuan-tuan dan puan-puan pun dah, kebanyakan dah beli buku saya. Yang belum beli tu kena beli lah. Kena study katam tu. Tapi dah beli tu, maknanya saya terangkan macam mana strategi tersebut. Ya, ni sekalian, ini contoh kalau nak buat perancangan strategik. Ini yang saya kena terang lain lah. Tapi inilah 9 strategi kalau nak pastikan sekolah yang saya tulis ya, dalam buku saya tu, 9 strategi membangunkan kecemerlangan sekolah. Ya, jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh melonjakkan, melepasi ranjau, gaung, ya, kesukaran yang ada di sekolah tuan dan puan. Dan kita sebagai pengetua ni, kita rasa seronok lah kalau sekolah kita tu murid-murid kita tu menjadi kan. Kita nak murid, saya selalu cakap lah, kalau kita sebagai cikgu ni, kebahagiaan kita, kegembiraan kita apabila melihat anak murid kita lebih hebat daripada kita. Itu ya. Bukan pasal kita naik pangkat ke, gaji besar ke, tak. Tapi kita tengok anak murid kita lebih hebat daripada kita. Itulah kejayaan sebenar kita sebagai seorang guru. Okey. So ada apa-apa lagi pertanyaan sebelum saya mengakhiri program ini? Kepada ni apa Puan Rama Hajar Rama. Okay. Saya tertarik dari soalan Hajar Rama tadi. Guru muda ke, guru malas ke, apa kan tadi kan. So kita sebagai pengetua ni, kita kalau boleh kita jadi mata lebah. Seekor lebah yang berterbangan
di kawasan yang dipenuhi sampah sarap yang busuk, namun matanya tetap mencari-cari bunga yang harum dan segar untuk dihinggapinya. Kan? Maknanya, seorang tu, kita nampak dia buruk masalah, tapi biasanya dalam diri dia tu ada juga manis. Cuma kita kena nak tahu apa kelebihan dia. Berbanding dengan seekor lalat. Seekor lalat ni yang berterbangan dalam taman yang dipenuhi bunga-bungaan,